Halo, hai Fatiha, hai Aini, hai Faris, hai Mia, Insyira. Jemput masuk semua. What's up? Okay, sila masuk. Mari ajak adik, abang, kakak, pakcik, makcik. Okay. Rambut okey tak okey? Okey je rambutnya. Dia bila waktu malam rambut dia macam ni lah. Dia ikut mood rambut ni ya. Kalau mood yang macam happy sangat, dia tinggilah sikit. Tapi happy juga. Cuma bila dah waktu malam ni kita macam nak santai-santai kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam ceria, salam mesra buat semua pasien tingkatan 3 yang dikasihi lagi dirindui semuanya. Apa khabar? Sehat ke? Sehat. Tingkatan 3 kan? Risau takut tingkatan 4 pula ada yang sesat kat sini. Alhamdulillah. Biasalah banyak sangat kelas kan. Okey guys. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam seminar ilmu free bahasa Melayu khusus untuk kamu yang mana kamu akan bersama-sama dengan saya selama 1 jam. Bukan 1 hari. Risau. Takut nanti jemuk lagi membosankan ya. 1 jam bermula dari pukul 9.15 malam hingga pukul 10.15 malam. Adakah kamu semua sudah bersedia? Are you ready? Tiba, tak dengar suara kan? Seanggap kat situ macam, ready. Okay guys, saya harap kamu sudah muat turun bahan pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini. Kenapa selambat masuk? Semasuk awal tadi. Cuma ada sedikit masalah teknikal ya. Pukul 9 sudah terpacak depan Dewi ni. Takut ingatkan pukul 9. Rupanya 9 suku sebab tadi kamu ada seminar ilmu free bahasa Inggeris, betul? Betul. Mungkin ada yang tak sempat makan. Kalau nak makan sekarang boleh. Tak ada siapa pun boleh nampak melainkan orang dekat rumah kamu. Nak makan kejap lagi pun boleh ya. Okey, dan untuk hari ini kita akan belajar, kita akan kukuhkan, kita akan mantapkan lagi pengetahuan dan juga kefahaman kita berkaitan sistem bahasa, boleh ke tidak. Kita akan mencari kesalahan bahasa sepenuhnya sebab lepas ni saya takkan ajar lagi dah. Okey, kesalahan ejaan kita akan tengok juga sebab lepas ni kita tak akan tengok. Ini yang terakhir untuk tahun 2022. Penutup tiba. Okey, jadi kita akan tengok sama-sama dan seperti biasa, jika kamu ada sebarang pertanyaan berkaitan topik yang akan kita bincangkan, apa dia? Sistem bahasa. Kita akan kamu tanya dekat ruang chat ni ya. Nanti hari Isnin ada lagi ke ilmu free bersama dengan saya? Ada, tapi kita dah tak belajar ni lah. Maksudnya ini yang terakhir. Nanti hari Isnin kita belajar topik lain pula. Itu maksudnya. Bukanlah macam tak payah belajar langsung. Tak. Kita nantikan sama-sama hari Isnin nanti. Okey, untuk hari ini kita tengok sistem bahasa, kita mantapkan berkaitan mencari kesalahan. Okey, kita buat sama-sama dan semoga kamu mendapat 101% ilmu yang akan saya sampaikan pada malam ini. Itu dia 101 ya. 1 tu bonus. Bonus untuk kamu semua. Okey, jadi kita akan tengok sama-sama siapa yang nak cuba jawab boleh jawab dekat ruang chat itu. Saya akan baca setiap jawapan kamu, tapi jangan pula kamu jawab ataupun tanya soalan yang bukan-bukan ya. Risau takut nanti jawapan dia pun bukan-bukan juga kan. Okey, jadi kita tengok latihan demi latihan kesalahan bahasa terlebih dahulu. Latihan 1. Let's go. Kita mulakan. Okey, Fakihah mempercepatkan langkahnya. Hai, tak payah baca sampai habis, dah terus jumpa kesalahan. Apa kesalahan dia? Ada Fakihah kat sini? Tak ada. Ada ke? Tak ada kaitan ya. Antara Fakihah Pelajaran dan juga Fakihah ayat ni. Okey. Mempercepatkan salah. Kenapa salah? Dekat sini kamu kena ingat sampai bila-bila bahawa dalam perkataan ini dia ada 3 imbuhan. Betul tak? Ada imbuhan yang pertama, imbuhan mem, imbuhan yang kedua per. Dia dekat depan. Dekat depan maksudnya imbuhan awalan rangkap. Dia duduk sebelah-sebelah macam kita. Macam kamu duduk dalam hati dan juga doa. Tiba. Okey. Lepas tu dia bertemu dengan apa?
Dia bertemu dengan perkataan cepat. Yakni perkataan cepat ini merupakan kata adjektif. Okey. Apabila kata adjektif bertemu dengan imbuhan mem, dia akan mewujudkan kata terbitan. Betul tak? Iaitu kata kerja. Jadi dekat sini, apabila dah ada dua imbuhan awalan rangkap, tak boleh ada kan. Sebab dia ada unsur lewah di situ, berlebih-lebihan. Faham ke tidak? Apabila ada yang pertama, ada yang kedua, jangan ada yang ketiga. Jadi kita buat apa? Kita gugurkan sahaja. Makanya jawapannya, ya, saudara-saudari sekalian, apa? Mempercepat. Ini muka surat keberapa, sir? Ya Allah, ini baru yang pertama, ya. Okey, mempercepat. Ada yang tanya, sir, saya nak buat percepatkan boleh tak? Boleh diterima. Okey, percepatkan. Kita buang apa nama? Kita buang mem tu. Yang ini boleh sebab ada satu imbuhan kat depan, ada satu imbuhan kat belakang. Ada lagi satu, mencepatkan. Okey. Kalau nak guna kita guna cepat, lepas tu ada kan. Tapi dekat sini kita nak tengok penggunaan dia tak boleh bertemu dengan kan. Itu je. Jadi jawapan yang paling tepat ialah mempercepat. Faham? Percepatkan boleh diterima, kita buang mem. Okey, jelas dekat sini? Jelas, mantap. Kita teruskan yang kedua. Siapa nak makan boleh teruskan makan. Sebelum makan lagi. Kejap lagi makan, ya. Okey. Ayah berasa sangat bertuah apabila terpilih untuk menerima sumbangan jentera dari Persatuan Kebangsaan. Dari ni ada yang tertanya, sir, dari untuk apa? Dari untuk 3 benda je. Apa dia? Arah, tempat, masa. Tapi kita tengok dekat sini persatuan. Okey, persatuan ni dia merujuk kepada pihak ataupun orang. Betul tak? Orang yang terlibat dalam sesuatu golongan lah. Apabila dia merujuk kepada orang, sepatutnya kita gunakan apa? Daripada. Alright. Jelas kat sini? Jelas. Okey, dari untuk apa tadi? Ingat 3 benda. Dari untuk apa? Dari untuk mat. Okey, ataupun ATM. Apa dia ATM ni? Arah, okey, tempat, masa. Okey, selain daripada 3 ni tak boleh guna dari, ya. Okey, mantap. Ada soalan? Tak ada. Kita teruskan yang ketiga, boleh? Boleh. Okey. Aira terlanggar pintu kaca ketika memasuki memasuki ada 2K pula. Dia memang ada imbuhan akhiran kan, tapi untuk I dia takkan ada K, ya. Memasuki. Jadi kita buat apa? Kita gugurkan 1K. Okey? Kalau memasukkan boleh 2K boleh sebab itu imbuhan akhiran kan. Imbuhan K tak wujud. Yang wujud huruf I itu sahaja. Jadi jawapan dia ialah memasuki. Gitu. Nampak? Okey. Ada yang tanya, kecantikan ke kecantikan? Mana yang betul? Yang betul ialah kecantikan. Sebab imbuhan awalan ke boleh bertemu, boleh diapit dengan an sahaja. Ke an. Dia tak boleh jadi ke kan. Jadi kalau bertemu dengan perkataan cantik, okey, kecantikan. Dia tak ada kan, ya. Macam tu juga masuk, kemasukan. Okey, kalau ada ke bertemu dengan an sahaja. Seperti mana kamu bertemu dengan se. Jelas kat situ? Jelas. Alright. Okey, kita tengok nombor 4. Firas akan membantu neneknya memetik sayur-sayuran pada kebun apabila tiba cuti persekolahan. Sekarang ni zaman kini, ya, ramai orang guna pada ni untuk tempat. Padahal tak boleh. Sepatutnya apa? Sepatutnya kalau pada ni kita guna untuk apa? Guna untuk masa. Bagus, aktif ruang chat ni, ya. Guna untuk masa ataupun waktu, ya. Pada minggu lepas, pada pukul 9.15 malam, pada hari raya yang lalu, gitu. Sebagi answer ke? Bagilah. Bayar RM2. Tiba. Okey.
Kita teruskan dengan latihan yang kedua, boleh? Boleh. Okey, let's go. Kita tengok latihan yang kedua masih lagi sama. Azrul tidak mengaku bersalah apabila beliau dituduh memalsukan dokumen milik syarikatnya. Nampak macam botol je, sir. Tapi ada yang salah dekat situ. Apa yang salah? Yang salah ialah beliau. Sepatutnya dia. Okey, katakanlah guys, kalau dekat depan ni dia ada perkataan datuk. Okey, datuk. Pangkat gelaran. Boleh tak kita guna beliau dekat situ? Boleh. Dia ada beza. Tapi kat sini dia merujuk pada orang biasa sahaja. Jadi kita gunakan dia. Okey, katakanlah kalau macam datuk tu ada pangkat tapi dah disabitkan kesalahan. Okey. Datuk Azrul telah dipenjara 2 bulan kerana tempat kosong didapati bersalah. Beliau ataupun dia? Mana yang betul? Dia. Okey, mantap. Settle yang ini. Ingat sampai bila-bila. Okey. So, kalau encik dengan encik boleh guna beliau ke? Okey. Kalau encik Azrul tidak mengaku bersalah. Kalau encik dia merujuk kepada orang yang ada pangkat ataupun jawatan kan. Tengok konteks ayat, biasanya kita akan gunakan beliau. Kecuali kalau dia letak nama sahaja. Faham? Faham. Ayah dia merujuk kepada orang dewasa, kita guna beliau juga. Ayah, cikgu, ibu, ya, okey, fahim tu? Fahimna. Orang yang kita hormat. Kalau kawan kita tak panggil beliau. Kalau kawan yang sebaya, ya, tak boleh. Memang kita gunakan dia. Alright. Nombor 2. Denak. Denak adalah seekor gajah liar. Ada yang tanya, "Sir, denak ni apa?" Denak ni nama gajah. Kadang-kadang bila bahasa Melayu ni kita semua benda macam kita nak tahu kan. Nama gajah ni Yang salah apa dekat sini adalah kamu jangan risau. Nanti kalau kamu naik di kata 5, mesti ramai juga yang akan tanya, "Sir, apa beza ialah dengan adalah?" Itulah yang menjadi kemuskilan guru-guru bahasa Melayu, ya. Sepatutnya ialah. Kenapa ialah? Sebab ialah ni dia bertemu apa? Dia hanya untuk kata nama sahaja. Okey, kata nama. Sekarang kita tengok seekor gajah. Seekor ni memang penjodoh bilangan. Tapi penjodoh bilangan untuk apa? Haiwan. Haiwan apa? Kata nama. Jadi kita gunakan ialah. Okey, adalah ni kita gunakan untuk apa, guys? Lawa gila tulisan saya. Come on. Memanglah lawa. Okey. Adalah dimaklumkan bahawa Cikgu Syuk akan menamatkan tak adalah gurau-gurau. Okey, dia ada untuk 3 benda. Apa yang 3 benda ni? Okey, kita tengok. Yang pertama, buat anak panah dulu cantik-cantik Okey. Guna warna lain ya supaya kamu tak confuse. Okey. Kalau kita nak gunakan kata kerja. Selepas adalah tu dia bertemu dengan kata kerja. Adalah merupakan. Perkataan yang ada imbuhan dia kata kerja, betul tak? Jadi kita guna adalah. Faham? Okey. Seterusnya, kalau kita nak menerangkan kata sendi nama ataupun kata hubung. Contohnya, bunga ini adalah untuk si dia. Adalah untuk. Faham? Adalah demi negara. Perjuangannya adalah demi negara. Gunakan adalah bertemu dengan kata sendi atau kata hubung. Adalah. Okey, lagi satu kata adjektif. Kalau untuk kata adjektif juga kita gunakan adalah. Contohnya, rumah itu adalah sangat cantik. Nak guna adalah dekat depan kata adjektif. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Adalah untuk salah kan? Adalah untuk betul. Okey. Berprinsipkan. Berimbuhan apa? Imbuhan merujuk kepada kata kerja. Peraturan itu adalah berprinsipkan. Faham tak? Tengok perkataan selepasnya. Okey? Ialah bertemu apa? Ialah bertemu kata nama je. Kata nama je. Dia tak boleh suka-suka hati. Blinded gitu. Kata sendi apa? Kata sendi nama. Kata sendi. Dari, daripada. Okey. Alang-alang kita cakap pasal adalah ni. Dengar ayat
adalah dimaklumkan esok cuti. Betul ke salah? Adalah dimaklumkan. Betul? Betul. Tiba-tiba buat muka pelik. Hello, adalah dimaklumkan salah. Astaghfirullahalazim. Bertaubatlah ya selagi masih ada masa. Tak ada gurau. Adalah dimaklumkan, adalah dia tak boleh ada dekat depan ayat. Okey? Tak boleh. Dia sepatutnya dengan ini dimaklumkan. Alright. Adalah kata pemberi kan. Kata pemberi ada dekat tengah je. Adalah dengan ini pun tak boleh. Jumpa je adalah depan ayat, terus kita red flag. Kita pangkah zas. Okey, dalam surat ada. Tak semestinya betul, Dek. Walaupun dalam surat, dalam pengumuman ataupun cikgu cakap adalah dimaklumkan bahawa tingkatan 4 nanti kita cancelkan. Terus tingkatan 5 lah tiba. Kita pun angkat tangan. Bukan tak setuju cancel tu. Tak setuju. Cikgu adalah dimaklumkan salah. Kenapa? Kata pemberi tak boleh berada pada awal ayat. Okey? Sebab kata pemberi dia nak menerangkan antara satu frasa dengan frasa lain. Okey, cantik. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tadi ada yang jawab. Oh, kalau adalah dimaklumkan salah, ialah bolehlah salah. Okey, kata pemberi ialah adalah tak boleh ada dekat depan. Ingat ya. Nak marah tapi sayang ya. Lain rambut semalam ni. Kamu tengok rambut ke tengok apa? Okey, jom kita teruskan lagi. Cikgu, kalau dalam soalan tu dia tulis adalah dimaklumkan, kita kena husnuzan ke? Jangan husnuzan. Itu memang salah. Adalah tu kita kena ganti dengan frasa yang lain. Faham? Dengan ini dimaklumkan, dengan ini diingatkan, dengan ini diberitahu, dengan ini merujuk kepada sesuatu perkara. Okey, jangan marah soalan tu. Soalan tak bersalah ya. Okey, kita tengok nombor 3. Azri. Azri tanya, saya lah tu sir. Kehabisan tenaga setelah hampir 1,5 jam. Salah 1,5 jam. Kenapa salah? Dia ikut macam hukum matematik, betul tak? Okey, sepatutnya dia punya nilai dulu. 1. Okey, lepas tu dia punya unit 1 jam, lepas tu dia punya baki tu 1 jam setengah. Okey, dapat? Benda lain pun sama. Contohnya 2 tahun 3 bulan. Dia dekat sini dalam bahasa Melayu kita tak ada per 2/3 ada, tapi tengok kepada konteks ayat dia. Itu merujuk kepada pembahagian. Okey, faham ya? Faham. Selaju sangat ke? Ni praktis yang baru. Praktis yang baru ya guys. Yang baru. Yang hari tu sudah bagi jawapan kan? Yang tu kita macam manja-manja je. Yang ini yang betul kita bincangkan. Okey. Kita teruskan lagi dengan nombor 4 boleh? Boleh. Sebab kenapa laju sikit dengan kamu ni? Sekejap je. Pejam celik dah 1 jam. Okey. Nombor 4. Puan Wahidah baharu sahaja. Baharu. Yes, semua orang dah tahu baharu ni salah. Ada yang tak tahu ke kenapa baharu salah? Semua orang dah tahu. Perlu saya terangkan? Tak payah. Betul tak? Baru. Tak payah. Okey. Cikgu Zack dah ajar betul baru dengan baharu. Okey. Baru untuk apa? Masa. Baharu untuk objek, benda. Okey. Nice. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat 3. Latihan yang ketiga boleh? Boleh. Okey. Bidang bioteknologi telah dapatan sambutan. Ini kesalahan apa? Kesalahan imbuhan. Sepatutnya mendapat sambutan. Kamu tahu tak dapatan tu apa dia? Pernah dengar tak? Terpadam. Pernah dengar tak perkataan dapatan? Hasil. Ya, hasil. Dapatan tu dia bukan, dia tak semestinya gaji ya. Dapatan tu, kalau pendapatan dia gaji, benda yang kita peroleh. Okey? Kalau dapatan ni, contohnya kamu buat sesuatu kajian, apa yang kamu dapat daripadanya? Hasil dia punya kesan dia. Itu dapatan. Okey? Dapatan saya mendapati bahawa pelajar lelaki lebih kacak daripada pelajar perempuan. Lah tiba. Faham? Okey? Itu maksud dia, hasil. Okey. Seterusnya, bioteknologi itu apa dia? Biologi gabung dengan teknologi. Penggunaan biologi kan sains. Tapi sains dia ada gabungan dengan teknologi. Dia berlaku penggabungan perkataan ya. Bioteknologi. Okey. Seterusnya nombor 2.
Jalan raya di balik pulau telah menutup untuk orang ramai. Kesian jalan raya ditutup diri dia sendiri. Salah, sepatutnya ditutup. Apa beza menutup dengan ditutup? Siapa jawab beza ejaan jaga ya. Tidur tak lena malam ni. Okey, ada yang jawab huruf, geram. Menutup kata kerja apa? Tahu menutup kita tutup. Habis ditutup benda yang ditutup. Cuba bagi jawapan yang kata kerja betul. Dua-dua kata kerja. Ini kata kerja aktif. Tahu kata kerja aktif? Ditutup kata kerja pasif. Pandai. Kata kerja aktif apa yang ada dekat depan? Kalau menutup ada ada subjek orang, pandai. Okey. Kalau ditutup, apa dulu yang dekat depan ayat? Apa objek, benda. Benda yang terjadi ke atasnya, pandai. Dah boleh bagi tahu mak ayah, mak, saya dah pandai. Okey. Kita teruskan dengan nombor 3 boleh? Pandainya saya. Good. Okey, kerja amal telah dijalankan oleh badan sukarelawan demi untuk apa yang salah. Sepatutnya demi. Okey guys. Kalau ada dalam peperiksaan, cikgu kamu keluarkan soalan macam ini. Okey. Pilih satu, betul? Demi ataupun untuk. Nasihat okey. Kita pilih, kalau macam ni dua-dua maksud yang sama kan, kita pilih apa yang datang dahulu. Okey? Ambil yang depan. Faham tak? Kalau dua benda yang sama, dia ada dekat sebelah-sebelah. Ambil yang depan. Okey, kalau buat yang ini tak salah, buat yang untuk tu. Buat satu jawapan sahaja ya. Okey. Seterusnya latihan 3 nombor 4. Ali memarahi oleh ibu. Alright. Apa yang salah dekat sini? Memarahi. Alright guys. Keyword dia apa? Keyword dia kita tengok ayat ni nampak pelik. Lagi satu. Dia haka ya Ali ni, dia marah mak dia tiba. Okey. Ada oleh, apabila ada kata sendiri nama oleh, dia bertemu dengan kata kerja pasif. Imbuhan apa? Imbuhan di. Kena letak di. Jadi jawapan yang betul ialah dimarahi. Alright, dimarahi oleh ibu. Okey. Kamu perasan tak Ali ada dekat depan? Perasan kan? Okey. Tadi ada yang cakap kalau kata kerja pasif objek kat depan. Jadi Ali tu boleh ke jadi objek? Nak tanya. Kita sesi soal jawab. Tak boleh. Yuk. Setwist sikit je. Ali boleh ke jadi objek? Jawapan dia boleh. Objek tu bukannya benda sahaja. Objek tu dia merujuk kepada kata nama. Yang mana kata nama dia ada yang hidup, yang tak hidup. Okey, sekarang ni sesuatu berlaku dekat Ali. Jadi Ali tu objek. Ya, contoh lain macam abang memukul adik. Adik tu apa? Objek. Kenapa? Sesuatu berlaku dekat adik. Apa dia? Kena pukul. Faham tak? Jadi orang, benda yang hidup, okey, boleh jadi objek. Faham? Haiwan boleh jadi objek ke? Boleh. Contohnya apa? Contohnya pihak bomba telah menyelamatkan anjing. Anjing kan objek kan? Haiwan kan? Dia boleh jadi objek. Faham? Okey, jelas. Alright. Ingat objek, benda yang kita boleh sentuh, benda yang boleh kita lihat, benda yang kita boleh rasa. Okey. Kalau contohnya, contoh dengar betul-betul ya, gembira. Gembira boleh jadi objek ke? Contohnya gembira dimarahi oleh ibu lah tiba. Dia berasa gembira. Dia berasa gembira. Gembira bukan objek. Bukan objek. Gembira kat situ dia kata adjektif. Dia pelengkap kepada kata kerja. Jadi kalau ada imbuhan me ni kan. Dengar imbuhan me dia tak boleh bertemu dengan perkataan lain yang tidak boleh dipegang, tak boleh disentuh. Contohnya apa? Kata adjektif. Ya kalau ada imbuhan me. Faham? Faham. Okey. Kalau merasai kesakitan. Kesakitan tu kata nama. Ada ke dan juga an. Kesakitan dia kata nama Okey. Alright, boleh kita teruskan lagi? Boleh. Berapa level kepandaian kamu dah sekarang? Semakin meningkat ya walaupun dah malam Okey, jom kita top up lagi. Okey, latihan yang keempat. Pasukan bomba dari cawangan Wangsa Maju telah bergegas di tempat kejadian. Apa yang salah kat sini? Okey. Kenapa sebuat macam ni? Kita tengok di memang untuk tempat. Tapi kita lihat perkataan sebelumnya.
Perkataan sebelumnya dia kata bergegas. Dia ada pergerakan dekat situ. Berjalan, dia move. Macam kamu tak move kan? Tak move on kan? Tiba. Okey, berjalan, berlari. Okey. Pergi ke sesuatu tempat, jadi kita gunakan kata sendi nama ke. Ya? Berbeza dengan di dia dah ada dekat situ. Faham? Faham tu? Faham nak? Okey, bagus. Alright, kita teruskan lagi. Nombor 2. Oleh kerana terlalu lapar, Azman terus menghirup kuah mi kari itu tanpa menunggu kedatangan adik-beradiknya terlebih dahulu. Apa yang salah? Oleh kerana salah. Ceng. Okey, kenapa oleh kerana salah? Siapa boleh bagi tahu dekat masyarakat? Jawapan dia oleh sebab. Okey, oleh kerana ni salah sebab dua-dua ni kata hubung. Okey, dengar ya. Para pelajar yang dikasihi sekalian, kata hubung ni, okey, oleh kata hubung, kerana pun kata hubung. Dah kenapa tak keluar dia punya line tu? Okey, jadi kita tengok dekat sini, kalau ada dua benda yang sama daripada dua family, okey, dua keluarga, kata hubung dia tak boleh ada dekat sebelah-sebelah. Jadi apa yang betul? Perkataan yang betul ialah oleh. Alright. Oleh ni kata hubung bertemu dengan perkataan sebab. Kenapa? Sebab ini merupakan kata nama. Okey, yang merujuk kepada alasan, akibat kenapa sesuatu benda berlaku. Okey, reason. Ya. Reason. Kadang-kadang kita nak minta macam kenapa awak buat macam ni? Oleh sebab. Ada yang tanya, sir, kalau oleh disebabkan terus out, salah. Disebabkan oleh. Okey. Disebabkan oleh, dia tidak datang ke sekolah disebabkan oleh. Disebabkan oleh, penggunaan dia betul. Tetapi bukan untuk kesalahan yang macam ini. Faham tak? Kesalahan kat sini dia nak tengok, kamu faham tak penggunaan perkataan oleh, dia tak boleh bertemu dengan kerana. Dia mesti bertemu dengan sebab. Okey, kerana dengan sebab, dia membawa maksud yang sama, memberikan alasan tetapi golongan kata yang berbeza. Ya, okey. Tulis kalau betul tak. Okey, oleh disebabkan tak boleh ke tak boleh. Alright. Nombor 3. Barisan-barisan pertahanan negara sanggup bergadai nyawa. Barisan-barisan salah ke betul? Salah. Kenapa salah? Kita tahu barisan dah banyak. Okey. Kalau barisan ada 1, 2, 3, 4, kita tetap barisan sahaja. Faham? Okey, luruskan barisan. Semua orang tahu. Kalau kita seorang-seorang dekat dataran pimpinan, boleh tak kita cakap itu barisan? Tak boleh. Kita dah tahu lebih daripada seorang merujuk pada ramai. Jadi, barisan sahaja. Okey, mantap Pak Bu. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Boleh kita teruskan? Rambut dia jatuh dah. Okey. Kita teruskan. Okey. Kalau tadi nak garis apa? Oh, yang ini kita garis dua-dua. Yang oleh kerana ni garis dua-dua. Gantikan dengan oleh sebab. Okey? Alright. Encik boleh guna beliau ke? Boleh. Boleh. Tadi dia dah seorang dah. Boleh. Okey. Nombor 4. Penyelaras peperiksaan sedang memberikan taklimat peperiksaan pada calon-calon. Calon-calon tak bersalah. Yang salah ialah kepada. Alright. Sebab dia merujuk kepada orang. Menuju kepada orang tu. Okey, faham? Faham. Sir, esei boleh tak tulis oleh kerana tolak markah bahasa. Ya, terus out. Out tu maksudnya ayat tu tak salah tapi kesalahan bahasa lah. Dalam karangan pun memang tak boleh. Oleh kerana ni memang tak boleh dalam bahasa Melayu ya. Alright. Seterusnya kita tengok muka surat 4 latihan 5 boleh ke tidak? Come on, laju lagi. Seorang apa? Orang Melayu Okey. Calon peperiksaan diminta berkumpul 30 minit lebih awal ke dalam dewan. Kat sini dia nak cakap dah berada dekat situ kan. Berada di sesuatu tempat jadi kita gunakan di. Alright. Nombor 2, calon peperiksaan yang terlupa membawa kad pengenalan diingatkan supaya mengambil salinan kad pengenalan dari guru. Salah, guru tu manusia sepatutnya daripada. Kesalahan berulang sahaja ya. Jadi kamu jangan risau dengan jenis-jenis kesalahan ni. Okey. Nombor 3,
Mak Lijah dan Pak Harun sedang menunggu ketibaan anak dan menantu mereka yang datang daripada Kelantan. Kelantan tu nama tempat, sepatutnya apa? Sepatutnya dari. Okey. Next. Nombor 4. Selepas 3 jam mendaki bukit, mereka berhenti berehat buat seketika di sebuah pondok usang. Apa yang salah kat situ? Cing. Apa yang salah? Berhenti berehat. Pondok usang salah. Pondok usang pondok yang buruk, betul? Okey, yang bersalah di sini ialah berhenti berehat. Berehat tu salah. Kenapa berhenti berehat tu salah? Okey. Berhenti ni kalau kamu perasan, tengok ya, dia dah ada kata kerja. Okey, nampak? Lepas tu dia ada lagi kat sini. Sepatutnya apa? Sepatutnya rehat saja. Berhenti, rehat, buat seketika. Okey, faham? Rehat ni dia kena kata apa? Kata apa rehat? Dia sedang rehat. Kata apa? Kata dasar. Ya, betul. Okey. Kata kerja tapi kata dasar. Kenapa tak boleh menerima imbuhan? Sebab sebelumnya dah ada imbuhan awalan ber yang merujuk kepada kata kerja juga. Faham? Faham. Okey. Sebelum kita teruskan latihan 6, saya nak tengok soalan. Ada yang tanya ATM tadi untuk apa, sir? Laju sangat ke? ATM tu dia untuk arah, tempat, masa. Okey, untuk arah dari atas ke bawah. Tempat dari sekolah ke rumah. Masa dari pukul 9 hingga pukul 10. Daripada untuk apa? Daripada merujuk pada punca sesuatu dan biasanya menerangkan orang, kata nama. Ya? Okey. Maaf, soalan tak kena dengan topik. Nak tanya, sir, kalau dalam exam boleh tulis huruf T tapi ada tangkai kat bawah tu ke? Macam simbol TikTok tu. Ni ke? Yang... kamu buat T macam ni. Macam ni ke? Ini ke maksud dia? Okey. Ya, boleh diterima. Oleh disebabkan, disebabkan oleh. Oleh disebabkan salah. Tak wujud. Okey? Macam mana nak tahu satu ber yang salah? Okey. Bermana yang salah? Dua-dua ber ni betul. Okey, dua-dua ber ni betul. Tapi apa yang datang dulu? Yang datang dulu ni kita ambil dia, kita kekalkan. Jadi, yang kedua ni kita kira salah. Kenapa? Sebab yang datang dulu ni dah ada ber dah ada kata kerja. Faham tak? Okey, faham ya? Alright. Okey, kita teruskan lagi boleh? Boleh. Jap. Wait. Okey. Saya tinggalkan kamu dengan latihan 6 ni boleh? Alah, sikit je lagi. Kita buatlah latihan 6 terus. Okey, latihan 6. Sejak dahulu hingga kini, Puan Suryati tidak pernah berputus asa di dalam mendidik. Okey, di dalam salah. Sepatutnya apa? Sepatutnya dalam. Apa beza di dalam dengan dalam? Ni ramai orang guna. Okey, di dalam dia ada ruang. Tempat. Yes, betul. Kalau dalam sahaja, dalam dia merujuk pada suasana, okey, persekitaran ataupun satu faktor. Dia tak ada ruang. Alright, good. Okey, seterusnya nombor 2, Puan Adina Maisara sering mengambil tahu perkembangan murid-muridnya dari masa ke semasa. Salah sepatutnya. Yang ini pun sama, kita tengok apa yang datang dulu. Masa kan? Jadi dia punya partner ialah dari masa ke masa. Okey, aktif kamu malam ni ya semua. Ya Allah, makan apa tadi? Makan malam. Bagus semua. Okey, boleh makan kismis, makan Maggi. Ya Allah, sedapnya. Tak makan lagi sama, ya. Makan kurma, sosis, makan nasi. Ui nah. Lain macam ejaan tu. Okey. Nombor 3, di setiap hari Sabtu. Salah sepatutnya pada. Okey, dan yang terakhir nombor 4, setengah ibu bapa. Salah. Sepatutnya apa? Sepatutnya sesetengah. Okey. Sesetengah ibu bapa. Okey, siap. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Jom kita tengok ejaan boleh? Alright. Ejaan dia bagi dalam bentuk dialog. Ada 3 kesalahan ejaan. Saya rasa cantik dan pandai. Ya Allah, ada tambahnya. Jadi rasa pandai je. Okay, ni rasa cantik pula. Habis kelas nanti tak tahu rasa apa. Saya rasa sempurna. Kehidupan saya bagus. Itu yang sepatutnya.
Okey. Berhenti berlari ke berhenti lari? Berhenti lari sepatutnya. Berhenti lari. Lari itu dah kata kerja kan? Yang betul. Okey. Berhenti jalan. Berhenti kawan. Berhenti cakap. Okey. Tapi kita biasa guna berhenti bercakap. Okey, berhenti cakap. Dia tak boleh ada unsur sebelah-sebelah. Dia punya persamaan yang membawa golongan kata yang sama. Okey, berhenti berharap pun sepatutnya berhenti harap. Berhenti harap, tapi kita guna berhentilah berharap. Kita kena berhenti dan kita kena berharap. Itu maksudnya, faham? Kita kena berhenti, lepas tu kena berharap. Tapi kita kena berhenti menanti. Teruskan. Makin sendu dah ya. Makin waktu malam ni lain macam ya. Okey. Zubair, dia cakap dengan Chong Wei, "Hai Chong Wei, adakah kamu menonton acara perarakan sebenar Hari Kebangsaan dalam televisyen pagi tadi?" "Hai Zubair, ya saya menonton secara langsung itu bersama-sama keluarga saya. Bersemangat sekali saya lihat mereka mengibaskan. Mengibaskan salah. Kenapa salah? Tahu tak kibas tu macam mana?" Okey, kibas tu yang macam kipas tu ataupun macam kain. Tahu kain? Kita buang habuk tu. Biasa kat asrama kan. Okey, kita nak sidai baju. Itu kibas. Alright. Kalau jalur gemilang, bendera mengibarkan. S ganti dengan R. Okey. Seterusnya ejaan kedua yang salah ialah ejaan patriotisme. Ejaan yang ada isme tu, okey, sebutan dia ma, tapi ejaan dia me. Patriotisme, gangsterisme, sebutan bukan sebutan, ejaan dia me, ya. Sebutan dia ma. Okey, vandalisme, sebab dia perkataan pinjaman. Okey. Perkataan yang ketiga salah ialah warung. Sepatutnya warung. Kadang-kadang kita nak sebut pun macam warung. Jom pergi warung, lepak warung. Nak ke tak nak lepak warung, ya. Tapi ejaan yang sepatutnya ialah warung. Okey, jadi kesalahan yang pertama, ejaan dia apa tadi? Mengibarkan. Jalur gemilang. Okey, patriotisme. Patriotisme. I dekat belakang. Okey, warung. Patutnya warung. Sat lagi lepak mamak ke sir? Ya betul. Macam mana tahu? Nak lepak dengan si dia. Tiba-tiba dah lama tak kerja canai. Sekali-sekala kan, tengah-tengah malam buang masa ya. Ni asyik duduk terperap kat rumah. Ya, kita kena bergaul dengan masyarakat ya. Okey. Settle kat sini? Settle. Okey, let's go. Kita teruskan. Sir, kena tulis dulu ke yang salah baru yang betul? Itu lebih baik. Tapi yang ni sebab saya nak cepat. Faham ni sebab saya nak cepat. Okey. Tapi kamu faham kan? Faham. Okey. Seterusnya kita tengok pegawai A bercakap dengan Puan Julia. Okey. "Selamat pagi, boleh saya bercakap dengan Puan Julia?" "Selamat pagi, ya Puan Julia bercakap." "Untuk makluman Puan, kad kredit." Dia eja kredit macam mana? Credit. Ini ejaan bahasa Inggeris. Okey, faham? Okey. Bank Puan akan tamat tempohnya pada hujung tahun ini. Puan dikehendaki kecawangan bank berdekatan untuk menggantikan kad baharu sebelum tamat tempoh. Kalau perkataan yang gunakan huruf U ni, dia merujuk kepada apa? Dia langgar, fight, tempuh. Ya, tapi kalau masa, tempoh. Okey, pihak kami mengalakkan. Dia tengah makan pisang goreng panas. Jadi dia sengau sikit kat situ. Tapi ejaan dia pun salah ya. Sepatutnya menggalakkan. Okey. Jadi dekat sini ejaan yang betul ialah kredit. Okey, seterusnya tempoh merujuk kepada masa. Okey, yang ketiga menggalakkan. Okey, menggalakkan. Kamu jangan fikir pula, sir, itu bukan skamer ke? Ya Allah, jangan cakap macam tu. Jangan siasat. Oh, ni skamer ni. Tak ada kaitan pun. Tapi biasa kalau bank dia akan call terus. Biasa je lah. Dia minta nama mak kita kan. Encik ada tunggakan ya kat kredit. Encik ni miskin ke? Tak nak bayar ke? Tak adalah ya. Tapi biasanya macam tu. Okey. Seterusnya, kita tengok sintaksis sedikit boleh tak?
Sikit je. Ya. Boleh. Yang ini kamu carilah kesalahan dia. Okey, latihan 3, kesalahan dia apa ni? Ejaan selsema. Nampak? Selsema ni salah. Kelakar sejak lahir ke? Baru tahu ke? Sebelum ditakdirkan dilahirkan ke dunia lagi. Dah kelakar. Okey, kawasan pendalaman. Sepatutnya apa? Pendalaman. Okey, good. Pusat membeli belah. Salah membeli belah. Kenapa salah? Biasa orang guna pusat membeli belah kan? Kalau pusat membeli belah, pusat tu dia beli, lepas tu dia belah. Ya, salah. Biasa orang guna shopping mall, sepatutnya yang betul ialah pusat beli belah. Beli dash belah. Kata ganda berentak. Risau, takut pergi shopping mall, pusat pula yang shopping ya. Pusat apa? Pusat masyarakat. Jangan. Apa beza pendalaman dengan pendalaman? Okey. Kalau ada pen, kat sini saya terangkan sikit, boleh nak? Boleh ya? Okey. Kalau ada pendalaman, pen tu dia merujuk kepada proses. Okey. Proses mendalamkan sesuatu. Proses mendalamkan sesuatu. Contohnya pendalaman apa? Pendalaman tanah. Dia korek tanah ke, buat lubang ke ya, sesuatu. Sebuah kat sini tanah lah. Contohnya. Okey, kalau kawasan yang betul ialah pedalaman. Ada N juga. Malu saya. Okey, pedalaman. Pedalaman ni dia merujuk kepada kawasan yang terpencil. Okey, kawasan luar bandar. Dia merujuk kepada kawasan ataupun tempat terpencil. Kawasan kampung, okey. Dia kawasan dekat dalam-dalam. Alright. Jelas kat sini? Jelas. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Terpadam L dia. Okey. Terang. Orang tanya jelas ke tidak? Dia tanya terang, sir. Bagus. Macam hati kamu. Amin. Semoga terang hati semuanya. Sir, semua bukan betul ke? Sir, semua salah. Ni yang dia kena terangkan. Okey. Suatu ketika dahulu, sebelum saya dilahirkan, sebelum kamu juga dilahirkan, masyarakat menggunakan perkataan selsema. Tetapi Dewan Bahasa dan Pustaka telah menetapkan bahawa ejaan yang betul adalah ejaan yang ada suku kata. Okey, jadi mengikut suku katanya, L ni tak boleh dibiarkan single begitu sahaja. Jadi dia kena ada E dekat situ. Untuk ada bunyi rima dia, selesema. Maka wujudlah E selepas huruf L. Okey, selsema tidak diterima lagi dalam kamus Dewan sekarang ni. Faham? Okey, E ni macam E ada. Dia macam E, tiba-tiba ada kat situ ya. Okey. Alright. Settle? Settle. Okey. Seterusnya, membeli belah ni jawapan dia. Aduh, beli. Dah beli buat apa? Dah beli belah. Baliklah, takkan nak tidur kat situ. Itu maksud dia. Faham? Faham. Okey. Beli belah maksud dia aktiviti lah, membeli. Alright. Latihan 4. Gunung. Gunung ni kamu tahu kan? Gunung Kinabalu. Okey. Ibu menyuruh Khalid membantu abangnya mengcat. Okey. Kalau ada perkataan yang ada satu suku kata, apa contoh dia? Contoh dia cat. Lagi mop. Lagi tin. Lagi lap. Okey, pandai. Ya Allah. Cakap kepada diri sendiri, pandainya saya. Okey. Kena ada ini meng, lepas tu ada dekat belakang dia. Ada sisipan E. Dia akan jadi mengecat. Kenapa? Sebab kita nak ada nak sinkronisekan. Kita nak selarikan dengan sebutan mengikut rima. Sebab tu ada suku kata mengecat. Menge ni, okey, bertemu dengan perkataan satu suku kata sahaja. Faham? Lap, cat. Bagi lagi sedap dah, sir. Betul lah tu. Okey, bismillah. Jemput minum. Lah, minum tak ajak. Ada buah oren you. Okey. Alright, boleh kita teruskan lagi? Rambut. Okey, kalau rambut, dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada keriting. Rambut yang curly-curly tu tahu tak? Yang berpintal-pintal tu kan? Okey.
Kerinting salah. Ini pun sama ya. Sebelum sebelum kamu juga dilahirkan, masyarakat menggunakan perkataan kerinting. Okey, kerintingnya rambut dia. Rambut dia pergi kerinting. Ya. Tetapi Dewan Bahasa dan Pusaka telah menetapkan bahawa kerinting ini merupakan perkataan yang merujuk kepada rambut yang dekat hujung dia berpintal tu. Curly-curly tu. Okey, jelas kat sini? Jelas. Bak kata orang Kedah kerinting. Kerinting. Betul lah tu. Okey, kita teruskan latihan yang 5 ni kamu buat sendiri boleh? Boleh ke? Walaupun 3-1 je. Ke nak juga bincang? Nak juga. Okey, jap. Nak salin jawapan. Nombor 2 ni apa? Nombor 2 ni mengecat. Sekali sir. Okey, nombor 1. Okey, 30 saat. Cuba buat dulu. Nak belajar lagi. Latihan 5 ada 3 je. 30 saat. Okey. So tengok je jawapan kamu kat sini. Okey, good. Ramai yang bagi jawapan yang betul. Nombor 1, bumi putera salah. Sepatutnya apa? Okey. Sepatutnya rapat satu perkataan. Bumi putera. Ingat tak kata majmuk mantap? Kata majmuk mantap ada berapa? Ada 15. Nak tak nak kena buat apa? Kena hafal. Boleh Google sahaja. Jangan Google pula ayat untuk memujuk orang perempuan yang sedang merajuk. Tetapi kita tidak ketahui apa sebabnya. Buang masa je ya. Tak di saja nasihat. Daripada Google benda-benda macam tu, Google lah. Kata majmuk, kata ganda. Itu proses belajar juga ya. Okey. Nombor 2 yang salah ialah peternakan. Betul? Kenapa salah? Okey, sebab kita tengok ya, ada imbuhan akhiran kan dekat sini depan ni. Nampak? Apabila ada imbuhan akhiran kan, dia bertemu dengan imbuhan PEN. Okey, pen. Penternakan. Okey, sorry. Bukan imbuhan akhiran kan, imbuhan akhiran an. Sorry. Ya, imbuhan akhiran an. Okey. Kita tengok kat sini kalau ada an, dia bertemu dengan pen. Okey, contoh lain. Kalau macam terlibat dalam bidang apa? Pendidikan ke pendidikan ke pendidikan? Pendidikan. Okey, kalau tadbir dia jadi pentadbiran. Okey, good. Taksir. Okey. Pentaksiran. Okey, pandai. Okey. Kita teruskan lagi. Kalau belajar pembelajaran. Dia tak semua pen yang bertemu dengan apa nama? Kata dasar, lepas tu bertemu imbuhan akhiran an. Bukan. Dia tengok kepada konteks perkataan juga ya. Okey. Seterusnya yang terakhir timun. Sepatutnya apa? Timun. Cik, saya nak nasi lemak. Timun tak nak. Cik tu pun tengyang-yang. Timun tu apa nak? Timun. Biasa sebut timun kan. Okey. Settle kesalahan ejaan, settle kesalahan bahasa. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tiada. Boleh kita teruskan? Okey, let's go. Kita tengok sintaksis sikit boleh? Boleh. Okey. Sintaksis yang saya nak tunjukkan dekat sini ialah 3 tajuk Mat kita cover. Apa dia? 3 tajuk semua. Kesalahan bahasa, kesalahan ejaan, sintaksis. Sintaksis kita pecahkan lagi. Okey, yang paling asas dalam sintaksis ni berkaitan ayat, betul tak? Dia banyak bidang, ada 7 semuanya dalam bidang sintaksis. Setuju tak? Tak pastilah tu. Tiba. Okey. Paling basic nombor 1 ialah subjek dan predikat. Okey, apa maksud subjek dan predikat? Kat sini yang kita nak kena tengok ya. Okey, subjek ni merupakan bahagian apa? Bahagian ayat yang hendak diterangkan. Okey, bahagian ayat yang diterangkan. Kita nak ceritakan pasal benda tu. Jadi itu ialah subjek.
Dan subjek ni biasanya ya terdiri daripada apa, Zarif? Terdiri daripada kata-katamu. Tak adalah. Terdiri daripada kata nama. Betul, Amira. Alright. Nampak kat sini? Dia ada dekat mana? Dia ada pada awal ayat. Okey, awal ayat. Okey. Seterusnya dia ada partner. Partner kepada subjek ialah predikat. Tengok ya, subjek pun ada partner. Maksud dia kalau tiada predikat ni tak lengkap perkataan tersebut sebagai ayat. Okey, predikat ni apa? Predikat ni merupakan bahagian ayat, okey. Bahagian ayat yang menerangkan si subjek tu Okey, yang menerangkan. Boleh nampak tak tulisan boleh nampak ya? Nampaklah okey. Bahagian ayat yang menerangkan subjek. Okey. Untuk predikat ni dia boleh terdiri daripada kata apa? Dia boleh terdiri daripada kata nama. Okey, good. Lagi boleh terdiri daripada kata apa? Kata kerja. Dia 4 golongan kata ya yang utama ya. Okey, kata kerja, kata sendi nama, alright. Kata sendi nama dan juga kata apa? Bukan kata hubung, kata terpadam. Kata adjektif. Okey, mantap. Kata adjektif. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, tadi ada yang tanya, "Sir, predikat ni dia macam huraian ke?" Lebih kurang lah. Okey, pelengkap tu apa dia? Pelengkap dan juga keterangan. Keterangan ni biasanya dia ada dekat bahagian ketiga dalam ayat. Dia macam ni tau. Dia ada subjek, ada predikat. Dalam predikat, dia ada pelengkap, dia ada keterangan. Faham tak? Contohnya macam mana? Okey, contohnya saya sedang belajar. Dekat situ ada subjek, betul? Subjek dia apa? Saya. Predikat dia apa? Predikat dia sedang belajar. Okey, katakanlah setambah lagi. Saya sedang belajar ketika hujan turun dengan lebatnya. Okey. Ketika hujan turun, itu dah jadi apa? Itu dah jadi keterangan. Okey, good. Tapi dia masih lagi dalam predikat. Betul tak? Sedang belajar ketika hujan turun dengan lebatnya. Masih lagi predikat. Maksud dia keterangan dan pelengkap ni, dia satu unsur, ya, satu unsur dalam predikat yang digunakan untuk menguatkan, mengukuhkan lagi frasa dalam ayat tu. Okey, so tak penat slow-slow sir. Dia macam ni ya, saudara-saudari sekalian. Okey. Semangat. Ya Allah, tinggal 5 minit lagi. Itulah dengan kamu. Okey, faham. Faham ya? Okey, ada subjek, ada predikat. Dia ada satu kali tu, sembanglah sikit lah, 1 saat sembang 10 saat lah. Ada sekali tu, saya tak ingat saya ajar form berapa kan. Seronok tau. Seronok. Macam ni lah, saya ajar pompang. Ya Allah, baru 5 minit. Ingat dah setengah jam. Punyalah macam apa yang berlaku pada ketika itu, saya pun tak tahu ya. Tak adil ya masa ketika itu. Okey, kita teruskan, kita tengok nombor 1. Okey, sekarang kita cuba bedah ayat yang pertama ni. Nak tahu keterangan ke tidak? Okey. Zaidi menyusun perabot di ruang tamu rumah mereka. Okey, kita bedah ayat ni. Nak tengok apa subjek, apa predikat dan yang mana satu jadi keterangan. Okey. Sekarang kita ada Zaidi, betul? Betul. Okey, kita ada Zaidi. Zaidi ni sebagai apa? Okey, Zaidi ni dia sebagai subjek. Kenapa subjek? Sebab dia datang dulu, dia kata nama dan kita nak cerita pasal dia. Okey, faham? Faham, settle. Alright. Lepas tu ada perkataan lain lepas Zaidi. Daripada perkataan menyusun sampailah perkataan mereka hujung tu. Kesemua ni ya. Dengar ni masyarakat, saya nak buat yang panjang ni sikit. Kesemua ni jadi tak? Okey, semua tu tak jadilah. Okey, jap buat warna lain lah. Dari menyusun ni sampai perkataan mereka.
Okey, dari sini sampai sini. Dia merupakan apa? Dia merupakan predikat. Okey, dapat tak? Dapat. Okey. Sekarang ni dengar. Dengar ya. Kalau sebuat Zaidi menyusun perabot. Ni sampai sini je. Zaidi menyusun perabot. Betul tak ayat tu? Kita nak bodah ayat ni. Betul. Okey, good. Yang mana subjek? Subjek masih lagi Zaidi. Yang mana predikat? Predikat menyusun perabot. Tiba-tiba sewujud perkataan lain. Macam dalam hidup saya. Dalam hidup saya wujud orang ketiga. Apakah semua ini? Di ruang tamu rumah mereka. Di ruang tamu rumah mereka ini keterangan. Keterangan apa? Keterangan apa? Apa yang dia nak terangkan? Apa yang dia nak terangkan? Dengar. Okey, dia nak terangkan tempat. Yes, menyusun perabot kat mana? Dekat ruang tamu. Tapi apabila wujud keterangan, dia termasuk dalam predikat tak? Termasuk. Faham tak? Maksudnya predikat keseluruhan tu. Keseluruhan, okey, perkataan daripada selepas subjek sampai hujung, sampai tanda noktah tu, itu semua predikat. Bahagian ayat yang menerangkan subjek. Kenapa mereka sebab mungkin Zaidi ni dia duduk dengan family dia. Kenapa mereka? Kamu jangan siasat kenapa mereka. Zaidi ni biasa seorang-seorang, so jangan. Kita bukan cari kesalahan bahasa dah. Kita nak tengok dia punya struktur ayat. Jadi kita anggap ayat ni betul. Faham tak? Jangan tanya kenapa mereka. Zaidi kan seorang. Rumah ya. Jadi mungkin dengan keluarga dia. Okey, good. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ini? Tak ada. Geram pula. Bagus tu. Nampaknya minda kamu makin berkembang ya. Takut nanti terbawa-bawa dalam tidur. Kenapa Zaidi tu mereka ya? Jangan fikir macam tu. Dia bagi ayat macam ni, kalau bukan topik kesalahan bahasa, jangan cari kesalahan bahasa dia. Faham? Faham. Okey. Yang kedua, Susan telah menyiapkan tugasan yang diberikan oleh Cikgu Syamila. Cikgu Syamila ni, kita nak cerita pasal cikgu ke? Tidak. Kita nak cerita pasal apa? Cerita pasal Susan. Okey. Susan ni, kita tengok dekat sini, dia merupakan subjek. Betul? Betul. Okey. Predikat dia kena ambil semua ke se? Ya. Predikat dia dari mana? Daripada perkataan telah menyiapkan tugasan yang diberikan oleh Cikgu Syamila. Sampai tanda noktah. Kalau keluar dalam soalan macam ni, okey, cikgu keluarkan soalan, kenal pasti subjek dan predikat dan tulis. Okey, apa subjek ada predikat. Kamu pun buat macam ni. Konon-konon lah predikat dia kamu buat. Telah. Lepas tu kamu buat ... Kamu buat ... tu dengan harapan cikgu faham sampai habis lah cikgu. Takkan cikgu tak faham kot. Takut cikgu pun bagi kamu markah dot juga. Dia kosong. Markah kosong seumpama kosongnya jawapan kamu. Faham? Tak boleh buat macam ni. Kena guna habis. Kena tulis sampai habis. Okey, ada soalan lain tak nak tanya? Tak ada, cikgu tak nampak apa. Yang ni cikgu nak tunjuk yang tak betul lah. Nanti cikgu sediakan jawapan. Boleh? Boleh ya? Kamu jangan pula lepas kelas ni pukul 11 nanti DM. Sir, jawapan tak masuk lagi. Macam hari tu. Ada siapa entah Assalamualaikum. Hai, huruf besar semua, caps lock. Dia DM, Sir, jawapan form 3 tadi tak masuk lagi. Hello. Dia ingat Sir tak ada kelas lain lepas form 3 tu. Tak ada kehidupan lain. Ya Allah, masyarakat. Bagilah masa sikit. Ya. Bagi setaik kemas-kemas. Ya. Caps lock tu tak tahan. Assalamualaikum. Hai. Sir tak masukkan jawapan lagi. Sir ni sekolah ke tak? Tiba. Gurau-gurau. Okey. Nampaknya jam telah tepat menunjukkan pukul 10.15. Nanti kamu cuba buat jawapan ni. Okey, cuba buat jawapan. Cuba jawab soalan ni. Dan Sir akan cuba juga sediakan jawapan. Okey. Tengoklah esok, lusa, tonight, tahun depan kau. Kamu tengok je dalam bank notes tu. Kalau ada lah. Ingat ya. Okey, cuba berusaha dan berdiri di atas kaki sendiri. Kerana apa? Kerana setahu kamu semua adalah insan yang rajin dan kelak kamu akan mendapat kejayaan dan juga kecemerlangan dalam kehidupan.
Kenapa? Sebab usaha kamu masuk kelas ini juga, ya, seminar ini dah merupakan satu langkah yang sangat proaktif yang tak ada dekat semua orang. Okay, take care semua. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi yang seterusnya, ya, hari Isnin minggu depan, betul? Selamat malam, selamat sejahtera, take care, tata titik tutu. Semoga ceria selalu. Tadi ada kelas dengan tingkatan berapa, dia suruh buat love dekat pipi, ya Allah. Dia tak tahu pipi, macam mana pipi boleh jadi love pula. Mentang-mentang tombang pipi ni jangan buat dekat masyarakat macam tu, ya. Risau, takut pelik, ya. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam. Take care. Have a good sleep. Gitu speaking. Bye-bye. Tata titik tutu. Ceria selalu.